Apapun terima kasih kerana hadir. Saya tidak akan bercakap panjang, fokus saya ingat pada saudara Rafizi selepas ini. Cuma yang saya nak kongsikan, saya turut serta dalam perjuangan ini pada tahun 2001. Waktu tu saya dah beberapa tahun mengenali saudara Rafizi menerusi email, beliau senior di sekolah, tak pernah jumpa. Tapi dia minta saya buat kerja gila, tolong free Anwar campaign. 2001, umur 19, universiti pun tak masuk lagi. Dan kita mula membantu parti. Dan bila saya belajar di sana, di United Kingdom, sempat sedikit dengan saudara Rafizi, saya pulang, saya menjadi anggota secara rasmi waktu itu di cabang Kelana Jaya. Sama macam saudara Likang, parti ketika itu ada satu kerusi. Kita tak bermimpi soal nak jadi kerajaan negeri, apatah lagi kerajaan pusat. Dalam pemilihan saya ingat semua tolak menolak, sebab kalau boleh tak nak pegang jawatan. Keluar duit ada, dapat pangkat tak ada, apa pun tak ada. Dan keadilan ini, kalau kita ingat, Najib Razak dia pernah bermegah. Dia kata UMNO ini parti yang lahir di tangga istana, tapi keadilan kita lahir daripada rakyat, kita lahir dari bawah. Ini beza kita dengan parti yang lain. Kita lahir dari kesusahan. Badge of honor kita bukan pangkat kita dapat bintang apa. Badge of honor kita berapa malam kita masuk dalam lockup. Siapa? Mungkin yang sempat lalu. Saya sempat, Alhamdulillah, 3 hari 2 malam. Ini liku-liku perjuangan kita, ini akar sejarah kita. Saya tak merasa kita patut stuck dalam masa lampau, tetapi kita patut tahu tentang di mana datangnya parti kita dan ke mana lahirnya parti kita, ke mana, mengapa parti kita ini ditubuhkan. Dari awal ia ditubuhkan, kita tengok, kalau kita tengok banyak pimpinan lain, Tengku Razali, Tun Mahathir, bila mereka ditendang keluar atau keluar daripada UMNO, mereka buat klon UMNO. Semangat 46 baik, Parti Bersatu baik, Pejuang baik. Warna bendera dia tukar, tapi hakikatnya klon UMNO. Tapi bila Datuk Seri Anwar dipecat, beliau memilih untuk membuat sebuah parti pelbagai kaum, sangat idealistik pada 1998-99. Sebab dulu Datuk On buat gagal, ramai cubaan, gerakan tidak berjaya betul-betul jadi multiracial party dan sebagainya. Sampailah keadilan wujud, dan kita hari ini 222 cabang, kita ada anggota dan wakil rakyat Melayu, Cina, India, Dayak, Kadazan Dusun, semua kita ada. Dan this is our success. We should be proud of it. Dan apa yang saya nak tekankan ialah hanya keadilan yang mampu untuk bawa parti, bawa politik pelbagai kaum di negara kita. Sebab keadilan ini multiracial but still Malay majority. Multiracial politics will not work unless the Malays can accept multiracial politics. Dan kita telah buktikan. Saya, Likang, saya bertanding di Sri Setia dulu, kubu kuat UMNO. Saya bertanding di Setiawangsa pun, saya ambil nasihat Rafizi, dia suruh datang Setiawangsa yang UMNO tak pernah kalah. Sebab di sini ada 20,000 undi askar. Malay majority, tetapi mereka telah terima multiracial politics. Likang, kawasan Tanjung Malim. Akmal, bertanding di Johor Bahru. Akmal Nasir, saya berkempen. Dulu Syarif Samad bertanding bebas pun dia boleh menang, tetapi kita berani mencabar beliau di sana. Tetapi hari ini kita lihat politik yang bersifat pelbagai kaum atau multiracial ini terhimpit. UMNO dah memang kembali bangkit, tapi yang lebih menyedihkan lagi, bersatu pun ada pengaruh dia yang tersendiri, sampai we are relegated di beberapa kerusi di Johor dan di Melaka di tempat yang ketiga.
Dan ini sangat membimbangkan. Kalau UMNO dan Bersatu lawan dengan PAS lagi, PAS ni tak apalah, dia dah hilang arah. Kalau semua parti ini bersaing, mereka akan cuba menjadi lebih perkauman ataupun lebih ekstrim dari parti pesaing mereka. Sedangkan tuntutan rakyat di bawah, termasuk majoriti orang Melayu, ialah soal periuk nasi, soal ekonomi. Ini tidak terjawab. Tidak ada orang yang menjuarai isu ini. Kalau dulu kita ingat, saya yakin ramai di antara kita ingat, waktu itu saudara Rafizi merupakan pengarah strategi, saya pengarah komunikasi. Kita champion kempen demi rakyat. Kita turun dengan apa? Kempen turunkan harga kereta, pendidikan percuma, minyak lebih rendah dan sebagainya. Mungkin ada orang kata populis, tetapi ia relevan pada ketika itu. Saya tidak mengatakan solusinya sama untuk pilihan raya yang akan datang, tetapi yang kita perlukan ialah pendekatan yang radikal untuk menyelesaikan masalah ekonomi rakyat. Kerana more of the same approach yang diambil tidak akan menyelesaikan masalah. Apatah lagi saudara-saudara, kalau kita nak deal kiri, deal kanan dengan puak pengkhianat untuk kembali berkuasa, itu tidak akan mendatangkan kita sokongan rakyat. Betul atau tidak? Mungkin ini nampak satu kerja yang payah atau susah, tetapi kita akan kekal setia dengan identiti perjuangan kita. Jadi sebab itu, saudara-saudara, saya ada keyakinan bahawa kita boleh menang dalam pilihan raya, tetapi hanya if we go through to be true to our core message kita. Jadi sebab itu kita nak pemimpin yang kuat, pimpinan yang setia, pimpinan yang telah melalui susur galur perjuangan ini bersama-sama Datuk Seri Anwar, dan saya merasakan individu yang terbaik itu ialah saudara Rafizi Ramli. Sebab mudah saja. Saya ada satu ujian yang saya panggil the Grab Driver Test. Bila saya naik Grab dan mereka dia cam bahawa ni Nik Nazmi, dia kata bila Rafizi, bila Nurul Izzah nak balik masuk ke politik, itu persoalan mereka. Jadi itu persoalan yang mereka ulang-ulang. Baru 2 hari lepas saya dengan anak saya naik Grab, dan itulah soalan yang ditanya oleh ni. Dia kata kalau Rafizi aktif semula, dia ada keyakinan bahawa keadilan mampu bangkit. Sebab dia kata kalau tidak, dia kata dia tengok orang sampai boleh pilih Najib tak masuk akal, boleh jadi champion kepada rakyat. Ya, sebab mereka tak nampak suara yang dapat menyaingi suara Najib Razak. Jadi sebab itu bagi saya, saudara-saudara, kita jangan sia-siakan peluang. Ini adalah pemilihan parti, saya setuju. Saya juga setuju bahawa saya tak rasa ia akan menjadi begitu negatif seperti pemilihan yang lepas. Saya harap sangat-sangat kita berikan peluang. Ini tim yang saya boleh katakan pada masa yang sama agak muda, tetapi juga pada masa yang sama ada pengalaman kami, ada rekod kami yang boleh dikatakan jelas. Kami tidak melompat. Ya, kami tidak melompat, kami tidak kami setia dengan parti. Jadi pada masa yang sama ini adalah tim yang capable untuk address isu-isu yang ada pada hari ini. Saya imbau sejarah sedikit tadi, tetapi kita kena sedar, undi 18 hari ini, mereka lahir pada tahun 2004. Maknanya mereka reformasi dan sebagainya is a distant history. Macam saya, generasi saya dengan demonstrasi baling. Jadi sebab itu kita kena pastikan keadilan ini relevan dengan aspirasi mereka, dan dengan gandengan tokoh-tokoh yang berpengalaman dan juga tokoh-tokoh yang muda yang berkebolehan yang kita tunjukkan pada hari ini. Saudara Rafizi untuk timbalan Presiden, saya, Chang Likang, Mani Vanan dan Datuk Seri Aminuddin Harun untuk naik Presiden, Wadi Roziah Ismail dan saudara Fahmi Zainal untuk Ketua Wanita dan Ketua MK. Saya yakin ini pasukan terbaik untuk bersama-sama dengan Datuk Seri Anwar berhadapan dalam PRU yang ke-15 ini. Kami harapkan sokongan saudara-saudara, tolong daftar. Apps Adil, bahasa ramai yang tak daftar, terutama di wilayah persekutuan termasuk di Setiawangsa
pujuk kawan-kawan daftar semua, lagi senang undi online. Dan jangan lupa, dah daftar, jangan lupa bila sampai hari untuk membuat pengundian tersebut. Sekian, terima kasih.